Kami dari The Segment ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum, welcome back to The Segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini 21 hari bulan April bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke The Segment dan juga yang mana yang kita telah ambil daripada blog-blog tempatan. Apa khabar guys? Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada anda semua dan saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan di musim perayaan ni yang mana yang travel jauh, yang balik ke kampung ataupun yang masih orang kata mendengar rancangan ni sambil-sambil orang kata balik kampung tu, saya harap anda orang kata pandu kenderaan anda dengan selamat, jangan gopoh-gopoh, jangan laju-laju, make sure orang kata biar lambat asal selamat lah, senang cerita. Okay, anyway, pada malam ni saya ingin berkongsikan lebih kurang dalam 6 cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni dan tanpa masa, jom kita ketengahkan ataupun kita buka tirai malam ini dengan cerita yang pertama, cerita yang dihantarkan oleh Eddie. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya Hafiz, cerita-cerita seram dengan mistik ni kalau kita share dengan orang yang tak minat, memang diorang tak percaya. Mereka akan ketawakan kita, dikatakan kita ni kuat mengelamun, banyak tengok filem dan sebagainya. Tapi Fiz, aku sebenarnya ada satu cerita tau yang aku nak kongsikan. Nak kata seram sangat tu tak juga. Cuma benda ni kita akan terfikirlah akan kewujudan benda ni. Jadi Fiz, sebenarnya aku bekerja dekat Cameron Highland tau. Aku bekerja dekat Cameron Highland dan hujung minggu aku balik kampung dekat daerah Pahang juga. Jadi Fiz, jaga perjalanan aku daripada Cameron Highland ni lebih kurang dalam 4 jam jugalah perjalanan aku ni. Jadi kebiasaan dia untuk balik bertugas dekat Cameron Highlands setelah bercuti ni, aku akan bergerak pada hari Isnin. Dari kampung jam pukul 3 pagi ataupun pukul 4 pagi macam itulah. Jadi orang kata boleh terus masuk pejabat lah lebih kurang dalam pukul 8.30 tu. Dan benda ni berlarutan bertahun-tahun. Macam itulah rutin dia. Sehinggalah satu hari pagi Isnin ni, seperti biasa, seperti biasa kita macam nak drive pagi-pagi kan. Aku tak tahulah aku ni tersilap makan ke apa ke. Perut aku ni rasa sakit sangat ni Fiz. Memulas-mulas. Tapi tahap memulas ni boleh tahan lagi. Cuma silap aku tak stop dekat stesen minyak dekat Bandar Raub. Sebab aku ingat aku boleh tahan lagi. Jadi nak dijadikan cerita, bila dah melewati Bandar Raub ni,
Dah tak ada tempat nak berhenti dah lepas tu. Aku cuba tahan je lah. Dalam fikiran aku nak berhenti kat masjid dekat Sungai Koyan ni. Dekat situ, pagi-pagi buta dah ramai orang. Tak adalah seram sangat. Dan aku rasa lebih selamat kot kalau kat situ kan. Jadi Fiz, malangnya, belum sampai lagi dekat masjid Sungai Koyan ni, perut aku ni dah betul-betul rasa sakit sangat dah. Ibarat kata, senang cerita lah, memang betul-betul dah tak tahan dah ni. Dah tak boleh nak tahan sangat-sangat dah. Nak kena buang juga ni. Kalau aku tak berhenti mana-mana, tak membuang, habis kereta aku. Kan? Masalahnya sekarang, aku nak berhenti kat mana? Jadi Fiz, jalan antara Raub dengan Koyan ni, siapa yang dah biasa lalu sini, memang tahulah macam mana sunyi tempat ni. Sampai kat kampung apa tah namanya aku dah lupa, ada satu masjid kecil kat situ. Jadi aku pun dah buat keputusan. Aku nak berhenti, aku nak membuang kat tandas masjid tu. Mesti ada tandas kan, masjid mesti ada tandasnya. Aku nak membuang kat situ. Jadi Fiz, nak bagikan gambaran yang lebih jelas, suasana sekitar masjid tu dia macam agak gelap sikit. Lampu semua tak buka. Aku tak peduli. Aku nak cek tandas juga. Jadi bila aku dah jumpa tandas ni, aku pun buka lah switch lampu tandas ni. Tak, aku buka. Alhamdulillah ada lampu. Dan dalam masa yang sama, aku rasa cuak-cuak agak. Aku rasa takut-takut juga. Sebab suasana dia ni, vibe dia ni macam seram tau. Pagi-pagi buta kan. Jadi Fiz, aku ni punyalah takut. Aku ingatkan nak buang sikit je. Ibarat kata macam tak payahlah lama-lama kat situ kan. Tak payahlah sampai orang kata berjam-jam ke kat situ. Tak adalah. Jadi dalam duduk takut-takut ni, tiba-tiba aku terdengar ada bunyi orang berjalan. Kau cuba bayangkan Fiz, kau duduk dekat dalam tandas. Dekat luar ada orang. Yes, dia berjalan dekat area tandas tu. Jadi bila aku dengar ada orang berjalan ni, aku rasa macam okey lah, aku tak adalah takut sangat. Aku dah relax lah masa tu kan? Dalam hati, okey, barulah aku kata tenang, aku nak membuang kat sini. Tak payah nak kalut-kalut, kata orang. Jadi Fil, lepas pada tu aku terdengar pula seakan-akan ada orang menyapu pula kat luar tu. Shh. 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 Dalam hati aku cakap, bagus betul Tok Siak ni kan, rajin betul. Mesti Tok Siak ni apa kata macam jenis yang bertanggungjawab lah, jaga surau ni, jaga masjid ni kan. Dan aku masih lagi dalam tandas. Nak takut apa dah? Aku dengar ada orang berjalan, aku dengar ada orang menyapu. Yelah, ada orang kat luar kan, padahal. Dan tak lama lepas tu, aku dengar ada orang ambil wuduk. Kan? Bunyi air, kita tahulah, bila bunyi air tu kita tahu yang orang tu tengah ambil wuduk. Kan? Macam orang tengah berkumur-kumur dan sebagainya. Aku dengar bunyi ni. Dan tak lama kemudian, aku dengar pula ada orang mengaji. Jadi dalam kepala otak aku macam okey lah, mungkin orang tu tengah tunggu, sementara nak tunggu waktu subuh ni, mungkin dia mengaji dulu dan sebagainya kan. Dan bacaan dia Fiz memang merdu Fiz, memang sedap sangat aku dengar. Dan orang tu pula, dia mengaji, dia tak pakai mikrofon kan? Dia mengaji macam tu je lah, tapi kau boleh dengar suara dia memang sangat jelas. Okey, tak kisah. Jadi lepas aku dah selesai urusan aku dekat tandas masa tu, aku pun terfikirlah nak masukkan sikit duit dekat tabung masjid ni. Yelah, aku dah pakai air, dah pakai elektrik dan sebagainya kan. At least hululah sikit dekat tabung masjid. Jadi Fiz, sambil aku tengah mencari duit dekat dalam dompet aku, aku tengah duk melangkah naik ke tangga nak mencari tabung masa tu, tak ada pula tabung dekat bahagian luar masjid ni. Yalah, setengah-setengah masjid, tangga mesti ada, tabung mesti ada punya dekat tangga kan. Tapi kali ni tak ada. Macam, mana pula tabung masjid ni kan? Kat mana dia orang letak? Dan aku pun cubalah buka pintu kan, pintu nak masuk ke ruangan solat ni aku buka. Aku cuba untuk buka, berkunci pula dah. Jadi dalam keadaan macam ni aku pun macam mengintai lah dekat cermin tu, aku mengintai. Sebab macam gelap kan, aku mengintai kat cermin tu, aku tengok kan, gelap, tak ada orang lah. Dia punya gelap tu Fiz, sama seperti masa aku sampai tadi. Aku cakap, gelap betul. Dan aku pun pergi belah lagi satu kan? Aku pergi side lagi satu ni,
pun berkunci juga. Jadi bila dah pintu-pintu masjid yang nak masuk ke ruangan solat ni berkunci, dah macam-macam dah mula bermain kat fikiran aku ni. Sebab apa? Aku memang pasti sangat cakap habis. Memang jelas ada orang menyapu, orang berjalan, orang ambil wuduk, orang mengaji. Tapi aku tengok jam, baru pukul 3 lebih kan, lambat lagi nak masuk subuh ni. Sudah. Dan masa tu aku tak ada cerita banyak. Aku terus start kereta, aku terus sambung perjalanan aku ni. Tapi dalam masa yang sama, masa aku tengah bawa kereta seorang-seorang ni, aku masih terfikir juga, apa benda yang aku dengar tadi? Siapa yang sebenarnya datang masjid tu kan? Aku terfikir benda ni. Jadi itulah Hafiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Tapi suara orang yang mengaji tu memang aku ingat sampai sekarang. Dan kejadian ni berlaku 4 tahun yang lepas kalau tak silap aku. Aku memang susah nak lupakan suara tu. Sekian saja daripada aku, Fiz. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu guys, kisah yang pertama yang dikongsikan oleh Eddie dengan kisah dia yang berjudul Alunan Merdu di Masjid Gelap. Siapa yang pernah kena benda-benda macam ni agak seram juga Walaupun dia tak ada orang kata nampak kelibat ataupun nampak benda-benda yang bukan-bukan, tapi orang kata benda-benda yang dia dengar tu pun dah cukup orang kata menimbulkan tanda tanya apa benda sebenarnya yang hadir dekat masjid tersebut kan. Mungkin jin Islam, wallahualam, kita pun tak tahu. Anyway, terima kasih kepada anda semua yang masih setia menonton rancangan Markas Puaka. Kita dah ada ramai penonton yang sedang menonton sekarang ni, alhamdulillah. Kita ada moderator-moderator kesayangan daripada The Segment, daripada penonton-penonton yang biasa yang menonton pada malam ini. Terima kasih sangat-sangat saya ucapkan kepada anda yang sudi untuk hadir. Walaupun kita dalam mood raya kan, tapi anda sanggup untuk spend time sedikit untuk The Segment lah. Korang sanggup untuk spend time untuk The Segment. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Okey, jom kita dengarkan kisah kita seterusnya. Kisah yang dikongsikan oleh Hasan. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum, salam ukhuwah buat semua pendengar The Segment. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini aku nak sharekan satu kisah yang terjadi dekat arwah Tok. Dan ini adalah kejadian yang berlaku sebelum arwah Tok aku meninggal dunia. Jadi sebenarnya Tok kan, dia kalau meninggal, kalau ikutkan umur dia dah 86. Umur dia lebih kurang dalam 86. Kalau ikut IC dia lah, umur dia 86. Dan cerita ni sebenarnya dia ceritakan sendiri oleh mak aku. Sebab aku masa tu ada kat KL. Jadi Tok aku ni sebenarnya dia sakit tulang belakang. Kan? Memang dah x-ray dah. Dah x-ray. Dan memang betul bengkok tulang belakang ni. Jadi dia tak boleh nak bergerak laju sangat. Tak boleh nak kuat angkat barang dan sebagainya. Semua benda kena minta tolong orang lain. Nak ambil barang ke, nak alihkan barang ke, semua dia kena minta tolong. Jadi Fiz, pada hari kejadian ni seperti biasa, abah aku balik daripada isyak, daripada masjid, minum-minum dekat meja makan sambil-sambil borak-borak lah dulu dengan arwah Tok dengan juga mak aku masa tu. Tengah bersembang. Nak bagikan gambaran yang lebih jelas, pintu bilik arwah Tok aku ni betul-betul berada dekat depan meja makan. Pintu bilik ni. Jadi bila selak je pintu tu, memang boleh terus nampak arwah dekat atas katil. Kan? Normal lah. Tak adalah orang kata benda-benda yang pelik-pelik ataupun benda-benda yang berbeza di hari-hari yang sebelumnya. Tak ada benda-benda yang pelik-pelik. Jadi pada waktu tu jam pun dah menunjukkan pada pukul 10 malam. Jadi arwah Tok pun masa tu nak tidur kan?
tutup pintu bilik dia. Dia tutup pintu bilik dia dan mak abah aku pun masuk tidur juga. Jadi aku ni Fiz, ada adik-adik perempuan. Dan 3 orang adik lelaki aku semua seorang kat dalam rumah tu. Jadi masing-masing dekat dalam bilik lah. Kan? So bila abah dengan mak aku nak masuk tidur, diorang pun tutup lah segala lampu, kunci segala pintu ni. Hanya satu lampu je yang terbuka, iaitu lampu dapur. Dan suasana pada malam tu Fiz memang sunyi. Yalah dah malam kan. Lagi satu, rumah aku ni memang terletak dekat hujung jalan. Belakang ni semua hutan getah. Hutan pokok-pokok getah semua lah. Jadi adalah jiran 2-3 biji yang dekat dengan rumah aku ni. Jadi lepas pada pukul 12 semua dah tidur. Jadi Fiz, jam masa tu menunjukkan lebih kurang pukul 3.30 pagi tau. Dan arwah atuk aku masa tu masuk bilik mak abah aku dan dia buka lampu. Jadi bila dia buka lampu ni, mak dengan abah aku ni bangun, tanyalah kenapa kan. Dan arwah atuk aku tak jawab. Dia diam je. Dan dia masuk bilik tu seolah-olah dia mencari sesuatu tau. Dia berkeliling bilik tu, dia pusing bilik tu, dia pergi ke depan, ke belakang, ke tepi, semua dia jalan tanpa sepatah perkataan pun yang keluar daripada mulut dia. Dan tak lama lepas tu, arwah atuk keluar dan masuk pula bilik adik-adik aku pula. Pun sama. Berjalan dalam bilik tu seolah-olah mencarikan sesuatu. Habis satu rumah ni. Habis satu rumah, arwah atuk aku masa tu buka lampu dan mencari sesuatu. Jadi Fiz, sebenarnya rumah aku ni adalah rumah pusaka yang dah jadi rumah aku ni adalah rumah pusaka, jadi memang banyak bilik. Memang banyak bilik dan rumah ni adalah 2 tingkat. Jadi sampai masa arwah atuk aku naik dekat tingkat atas rumah pula. Kau bayangkan, pagi-pagi buta pukul 3.30 pagi macam ni, berjalan satu rumah mencarikan sesuatu. Bila tanya tak jawab pula. Dan dia pun disuruh angkat dia naik ke atas. Yalah, dia tak boleh nak naik tangga seorang-seorang kan, dia suruh angkat naik ke atas. Memang taklah kita orang nak layan. Arwah atuk ni, dia sakit tau, tapi badan dia masih steady. Kan? Badan dia masih steady. Jadi masa tu semua orang pun dah bangun kan? Semua orang dah bangun, duduk ramai-ramai dekat meja makan time tu kan? Duk berbincang lah macam kenapa ni kan? Apa hal atuk ni? Nak pergi ke mana? Cari apa? Semua macam-macam soalan tanya kan? Dan tiba-tiba Tok bercakap masa tu, dia tengah nak cari anak dia lah tu. Telan idea masing-masing masa tu. Masa tu mak terus buka pintu bilik arwah atuk dan memang arwah atuk ada dekat dalam bilik. Arwah atuk ada dekat dalam bilik. Dan abah pun tanya lagi sekali, ayah dia cari apa ni ya? Dia tengah nak cari anak dia lah tu. Meremang bulu roma semua orang habis kan? Ingatkan salah cakap ke apa kan? Dan kita orang pun tak tahu siapa yang sebenarnya kita orang nampak masa tu. Bila kita orang cuba untuk toleh balik, benda tu ataupun kelibat tu dah tak ada dah dekat situ. Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu guys, kisah yang kedua yang dikongsikan oleh Hasan, mencari anak. Oh, seram Siapa yang dia jumpa sebenarnya? Okey, jom tanpa masa kita bacakan kisah kita yang ketiga. Kisah yang dikongsikan oleh Ilya Syafiqah. Dia kata, Assalamualaikum kepada semua pendengar di segmen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini adalah percubaan pertama saya berkongsikan cerita dekat sini. Dan saya nak minta maaf kalau andai kata penulisan saya tak bagus dan kisah ini tak seperti kisah-kisah seram
yang pernah disiarkan di dalam channel The Segment. Jadi Fiz, sebenarnya saya cuba untuk berkongsi sebuah kisah mistik yang terjadi semasa kami menjaga arwah opah. Dan terima kasih kepada Hafiz dan juga kepada moderator kerana sudi untuk approvekan cerita ni. Jom kita dengarkan cerita daripada dia. Jadi Fiz, kisah ni sebenarnya dia berlaku pada tahun 2016. Dan ibu saya adalah penjual kuih dan setiap hari sekitar jam 4 pagi beliau dah bangun dan sibuk dekat dapur. Dan rutinnya seperti biasa, sebaik bangun daripada tidur, beliau akan ke ruang tamu untuk periksa keadaan opah kami, iaitu ibu mertua kepada mak lah. Dan opah kami letakkan di ruang tamu kerana beliau takut untuk tidur dekat dalam bilik. Dan sudah beberapa malam beliau mengatakan ada 2 orang lelaki berjubah putih sering melihat dan merenung ke arah opah daripada arah tingkap. Jadi rumah kita orang ni Pis, cuma ada 3 bilik je tau. 1 bilik untuk anak-anak lelaki, 1 bilik untuk anak-anak perempuan, dan 1 lagi adalah master bedroom lah, iaitu kepunyaan ibu dan ayah kita orang ni. Jadi disebabkan arwah opah kaki dia patah, iaitu kaki kanan dia patah dan tak mampu nak menguruskan diri akibat daripada kemalangan kalau tak silap aku, beliau tinggal bersama-sama dengan kita orang. Jadi keadaan kesihatan dia pun orang kata agak merosot sejak pada tu lah. Jadi Fiz, pada satu pagi sebelum subuh, ibu saya bangun dan terus melihat dekat katil opah. Dan pada hari tu beliau cuma meninjau daripada arah dapur dan dilihat opah tidur dalam keadaan berselimut. Dia tengok je daripada dapur, dia tengok opah tengah tidur lagi tu. Jadi masa tu ibu pun teruskanlah dia punya aktiviti macam biasalah kan, nak buat dia punya masakan dan sebagainya kan. Dan pada waktu tu azan subuh berkumandang dan ayah saya pun bingkas bersiap untuk ke surau berhampiran masa tu. Jadi Fiz, masa ayah nak keluar, ayah akan lalu dekat kawasan katil opah. Dan bila ayah lalu dekat kawasan katil opah ni, didapati bahawa katil opah tu kosong. Tak ada orang dekat katil tu. Jadi ayah pun pergi ke dapur, terus tanya kat ibu masa tu, sayang, mak ada kat dapur ke? Tak ada pula bang. Elok je orang tua tu lena dekat atas katil tu Selalu dah bangun teman kat dapur ni, tapi tadi orang tengok dia tengah tidur dekat atas katil tu tak. Sayang, mak mana ada kat katil? Jadi bila ayah jawab macam tu, ibu saya pun terperanjat dan terus bergegas ke ruang tamu nak periksa kat ruang tamu. Jadi setelah yakin opah saya tak ada kat situ, ibu saya pun ketuklah setiap pintu bilik anak-anak, bertanyakan adakah opah tidur dekat bilik diorang ni. Oh ya habis, saya lupa nak cerita. Opah saya tidur di ruang tamu bersama ibu dan ayah dan juga seorang abang saya. Jadi setiap malam abang saya ijat akan memegang tangan opah sehinggakan opah tidur kerana opah sangat-sangat takut akan 2 lembaga lelaki yang tak pernah kita orang nampak ni. Okey. Jadi Fiz, masa tu lebih kurang dalam pukul 6 suku 6.20 pagi lah. Dan secara tiba-tiba bergema ketukan ibu di pintu bilik aku ni. Bergegar pintu bilik aku ni. Dan masa tu saya mendengar ketukan tu bertalu-talu. Jadi saya pun bingkas bangun, dalam keadaan terkejut saya bangun. Dan bila saya buka je pintu, terjengur muka ibu. Saya tengok terjengur muka ibu saya melihat keliling bilik saya dan bertanyakan adakah opah tidur dekat dalam bilik saya ke tak. Saya cakap, mana ada mak, tak ada pun, opah tak tidur kat sini lah mak. Dan opah pun dia memang takkan tidur bilik saya, memandangkan bilik saya berada di kawasan dapur dan agak terpencil berbanding 2 bilik lain yang berada dekat kawasan ruang tamu. Jadi bila saya cakap opah tak ada, lepas tu ibu pun cakap, kamu tahu tak yang opah ni dah hilang? Jadi bila dia cakap opah dah hilang, serta-merta perasaan seram menyelubungi hati saya masa tu. Naik habis segala bulu roma ni.
Sebab apa? Memandangkan keadaan opah yang tak mampu nak berjalan tanpa bantuan, nak mandi pun kita orang kena bantu ni. Mana mampu opah nak keluar daripada rumah tanpa siapa-siapa sedar. Dan tak lama kemudian, masa tu ayah pula buka mulut. Dia kata, cepat, telefon maklum kamu. Ada ke tak opah ke sana, dia kata. Jadi Fiz, dalam keadaan masa tu, keadaan rumah kita orang dah orang kata dah terang benderang dah. Semua lampu dah terpasang dan riuh suara kita orang ni memanggil opah. Dan masa tu, saya tengah melihat keluar tingkap bilik dan terlihat kelibat angah mencari opah hingga ke belakang rumah. Dan tak lama kemudian, kita orang pun call Mak Long. Assalamualaikum Mak Long. Mak Long, minta maaf sangat-sangat Mak Long ganggu pagi-pagi buta ni. Mak Long ni nak tanya Mak Long, ada tak opah ke sana ke ataupun dia telefon Mak Long ke apa, ada tak? Opah telefon? Tak ada pula opah telefon, datang ke sini pun tak ada. Kenapa? Tak ada Mak Long. Tadi masa Mak bangun nak siap-siapkan makanan dekat dapur, Mak nampak opah dekat atas katil. Tapi bila ayah nak keluar daripada rumah, dia tak nampak pula opah dekat katil. Itu yang kita orang mencari opah, tak tahu dia ke mana sebenarnya Mak Long. Jadi rumah kita orang dengan rumah Mak Long cuma 30 minit je perjalanan. Sebab itu kita orang syak yang opah ke sana. Jadi kita orang pun okeylah, lepas dah selesai solat subuh, dah berdoa supaya segala urusan opah dipermudahkan walaupun di mana dia berada sekalipun kan. Dan tak lama lepas tu, terlihat abang saya dah membonceng motosikal dia untuk ke stesen minyak yang jaraknya lebih kurang dalam 150 meter daripada rumah. Dan dekat depan stesen minyak tu terdapatnya perhentian bas. Mungkin opah ada kat situ. Jadi di kawasan rumah, sedang kita orang kata buntu mencari opah, tiba-tiba terdengar suara kecoh riuh rendah ni dekat seberang jalan ni. Jadi ayah masa tu tanpa berlengah terus ke orang ramai yang tengah bising-bising ni nak tengok apa punca riuh ni. Bila ayah sampai kat situ, ayah macam Allahu Akbar. Menjerit ayah masa tu. Jadi kita orang bila dengar suara ayah menjerit ni, kita orang pun bergegas berlari menuju ke ayah masa tu. Dan Alhamdulillah, jiran tetangga kita orang terjumpa opah berhampiran dengan kawasan lombong yang menjadi tempat lalu lalang bagi kenderaan kecil ni. Dan masa tu keadaan opah dia macam sangat tak terurus tapi. Sangat tak terurus, sangat pucat kan. Dan kedengaran salah seorang daripada jemaah tu bertanya, opah nak ke mana? Tapi opah diam je membantukan diri dia. Dan ayah masa tu menjerit dekat kita orang, dia suruh kita orang pergi ambilkan wheelchair untuk opah masa tu. Jadi dipendekkan cerita, bila dah sampai kat rumah, kita orang pun bersihkan opah kan, bagi dia sarapan, bagi dia makan, minum dan sebagainya. Kita orang pun bertanyakanlah ke mana opah pergi dan sejak bila opah keluar daripada rumah. Dan opah masa tu mengatakan yang dia keluar daripada rumah lewat malam, sewaktu semua orang tengah tidur. Sebenarnya opah keluar lebih kurang dalam pukul 12 pukul 1 macam tu lah. Masa tu opah nampak ada dua budak kecil datang rumah, ajak opah pergi rumah diorang. Tapi dua budak ni dia janji nak hantar opah balik ke rumah. Budak mana ni, Pak? Budak mana ni? Budak tu lebih kurang dalam 5-6 tahun lah. 5-6 tahun. Dia datang, dia kata suruh datang rumah dia. Dan dia janji nak hantar upah. Tapi kau Pak, kalau katalah budak tu datang,
ajak opah keluar. Opah kan tak boleh berjalan. Opah sebenarnya opah merangkak dan keluar daripada pintu rumah tu. Seolah-olah opah tembus pintu tu. Jadi bila kita orang dengar benda macam ni, macam agak pelik juga. Jadi masa opah dah keluar daripada rumah, budak-budak yang 2 orang tu angkat pagar supaya opah boleh keluar. Dia angkat pagar yang dekat luar tu. 2 budak tu dia angkat pagar tu. Opah merangkak keluar daripada situ. Dan budak-budak ni bawa opah pergi naik bukit. Masa opah sampai dekat atas bukit tu, opah tengok semua hijau, cantik. Kemudian opah turun bukit tu. Turun bukit tu untuk pergi kat rumah budak-budak ni. Kawasan kat situ kalau katakan orang biasa kalau tengok memang gelap. Tapi opah tengok tempat tu terang. Jelas tempat tu. Jadi Fiz, bila opah cakap benda macam ni, kita orang macam pelik tau. Sebabkan apa? Mata opah kita orang ni memang agak kabur, sehingga kan kami perlu meletakkan lauk pauk berhampiran dengan dia dan terpaksa menerangkan pada dia apakah juadah yang terhidang depan mata. Macam itulah rabun dia ni. Jadi macam mana dia boleh nampak benda dengan terang benderang ni? Jadi pada waktu tu opah mengatakan beliau berada di satu kawasan lapang sebelum sampai ke rumah kanak-kanak tu. Dan sedangkan kawasan yang kita orang kawasan rumah kita orang ni dipenuhi dengan kawasan perumahan. Dan semakin hampir rumah mereka, opah semakin letih dan minta untuk rehat. Itu kata opah. Sampai ke hari ini, kita orang pun tak tahu apa benda yang jadi sebenarnya dekat si opah ni. Ke mana opah berjalan sepanjang malam tu, dan siapa budak-budak ni? Wallahualam. Dan sejak kejadian, kita orang perbanyakkan bacaan Yasin dan juga ayat-ayat peninding yang diajar oleh seorang ustaz, sehinggalah arwah pergi meninggalkan kami buat selama-lamanya selang 4 bulan. Selang 4 bulan selepas kejadian ni berlaku. Dan pada waktu tu, kalau mengikutkan pada IC, opah telah berumur 86 tahun. Jadi kepada sesiapa yang mendengar kisah ni, saya harap anda boleh mendoakan kesejahteraan arwah opah saya yang bernama Salabiah binti Dahlan. Semoga beliau ditempatkan di dalam kalangan mereka yang beriman dan juga beramal soleh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu guys, kisah yang ketiga yang dikongsikan oleh Ilya Syafiqah dengan kisah dia berjudul Opah Hilang. Wah, Opah Hilang. Okey, so macam mana? Apa pendapat anda tentang cerita yang ketiga ni? Mungkin adakah opah ni ada cubaan untuk membawa opah ke alam bunian ke macam mana kan? Tapi kalau ikutkan pada penceritaan, apa yang saya fikir itulah dia kan, tapi tak tahu, wallahu alam kan. Jadi sama-samalah kita mendoakan kesejahteraan beliau, Salabiah binti Dahlan. Terima kasih kepada siapa nama dia ni, Ilya Syafiqah, di atas perkongsian yang agak menarik pada malam ni. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya, kisah yang keempat, kisah yang dikongsikan oleh Nazira. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini bukan cerita saya, tapi kisah misteri ni berlaku dekat Bandar Mexico. Bandar Mexico dia bagi Okay, kalau Bandar Mexico kita kena main lagu-lagu macam ala-ala Mexico sikit lah. Kan? Kita kena main lagu-lagu ala-ala Mexico sikit. Ni apa dah bunyi ting-tong ni? Sebentar guys Biasalah tiba-tiba dia ada gangguan sedikit. Nampak lagu-lagu ala-ala Mexico kita main. Okey. Tapi kisah ni tapi ini adalah kisah misteri yang berlaku di Bandar Mexico. Jauh kita nak mengembara ni sebenarnya. Pada tanggal 19 September 2017, satu gempa bumi bermagnitud 7.1 telah berlaku di Puebla, Mexico. Dan dianggarkan lebih kurang dalam 370 orang mati ya. Manakala 6,000 lagi cedera. Jadi salah sebuah sekolah rendah dekat daerah ni juga tak terkecuali daripada bencana ni. Ramai pelajar-pelajar dan juga kanak-kanak dan juga guru-guru ditemui mati. Dan di sinilah sebenarnya Fish, kisah ni bermula. Pada 20 September, sehari selepas kejadian, ketika kerja-kerja SAR dijalankan, beberapa orang volunteer ketika itu terdengar suara kanak-kanak perempuan memanggil daripada bawah runtuhan sekolah tu. Yes, memang ada mangsa yang masih selamat dekat bawah runtuhan tu. Bukan seorang, bukan berdua, tapi hampir kesemua petugas dekat situ termasuk askar mendengar suara anak kecil tersebut. Dan dia memberitahu bahawa nama dia adalah Frida Sofia. Jadi bertukar rumah lah diorang cuba untuk keluarkan si Sofi ni. Jadi usaha ni mendapat perhatian daripada media dan juga orang awam. Jadi liputan khas untuk rescue Frida Sofia ni juga telah diadakan. Jadi sepanjang usaha menyelamat, petugas sentiasa berbual dengan Sofi untuk memastikan yang dia tak pingsan. Dan Sofi pun bagi tahu yang ada lagi 5 orang kanak-kanak bersama dengan dia di bawah runtuhan tersebut. Tak tahu sama ada masih hidup ataupun dah mati. Jadi dalam masa yang sama, air susu juga dihulurkan kepada Sofi supaya dia tidak kehausan. Jadi Fiz, ketika misi tu, petugas sempat menyuruh Sofi untuk menggerakkan tangannya tanda dia masih sedar ataupun tak kan, ataupun tidur ke kan. Dan yes, Sofi menggerakkan jari jemari dia dan petugas semua nampak gembira lah. Nampak gembira sebab budak tu masih hidup kan. Nampak tangan kecil dia masih bergerak-gerak walaupun macam sama-sama. Tapi wajah Sofi ni masih lagi belum jelas kelihatan. Maklumlah kan, bawah runtuhan kan, gelap gelita pula tu. Tak nampak sangat. Jadi lebih kurang dalam 24 jam rescue Frida Sofia ni, namun masih lagi belum nampak jalan keluar habis. Dan benda ni membuatkan seluruh warga Mexico berasa sedih dan juga hampa lah. Dan mereka juga turun untuk memberi sokongan yang tak henti-henti berdoakan kepada si Sofi ni. Siap panggil ni padri-padri datang kat situ untuk berdoa kat situ. Jadi pada tanggal 21 September, satu berita tergempar telah membuatkan semua petugas, semua orang awam dan semua media tercengang pada waktu tu. Apa berita tu? Nama Frida Sofia ni tak pernah wujud sebagai pelajar dekat sekolah berkenaan. Tak ada waris pun ataupun keluarga Frida Sofia ni yang tampil sepanjang usaha menyelamatkan si Sofia ni ataupun si Sofi ni. Jadi persoalan dia sekarang, siapa budak ni? Jadi pihak sekolah pun, diorang pun cakap kesemua pelajar dan juga guru berkenaan telah dijumpai sama ada hidup ataupun mati. Dan serta-merta suara Sofi tak lagi didengari oleh petugas-petugas. Dan kelibat diri dia tu pun dah tak kelihatan dah. Jadi projek ataupun orang kata rescue Frida Sofia ni dihentikan serta-merta. Dan media pun mengatakan bahawa Frida Sofia tu pun tak wujud. Hanya ilusi para petugas dan juga askar-askar yang berada dekat situ. Mungkin disebabkan penat
orang dah mula berhalusinasi. Tapi bila kita fikir-fikirkan balik, takkan ilusi. Sedangkan memang nampak dengan jelas, dengar dengan jelas. Bukan seorang, bukan dua, tapi semua. Boleh dikatakan semua orang yang bertugas dekat kawasan situ, semua dengar. Dengar macam pelik kan, macam gila kan. Tapi itulah realiti dia. Jadi fast forward Fiz, runtuhan tu telah dibersihkan dan memang tak ada mayat-mayat, memang tak ada mayat kanak-kanak di bawah runtuhan tersebut. Bukan saja Sophie yang tak ada, yang 5 kanak-kanak yang Sophie kata ada dengan dia pun tak ada kat situ. Dan kes ni memang betul-betul menggempakan seluruh warga Mexico. Bayangkan Fiz, kita tengok live dekat TV tentang usaha menyelamat seorang kanak-kanak perempuan. But it turns out orang yang nak diselamatkan tu langsung tak wujud. Tak kepelik tu. Jadi susulan daripada kes ni, dikatakan orang ramai dah, orang kata rasa marah dan juga ragu-ragu atas tindakan petugas-petugas pada kejadian tersebut. Marah sebab apa? Saya pun tak tahu. Mungkin di atas kejadian palsu agaknya, kan? Tapi daripada sudut lain, ada juga yang mengatakan bahawa Frida Sofia ni memang wujud. Tapi semasa SAR, petugas-petugas tak sengaja telah merobohkan lagi konkrit runtuhan menyebabkan Sophie yang ketika itu masih hidup mati serta-merta. Jadi untuk menutup kisah ni, mereka mengada-adakan cerita mengenai Sophie yang tak wujud tu. Konon-konon itu adalah roh dan juga lain-lain, macam-macam lah. Apa yang terjadi sebenarnya wallahualam, Allah saja yang tahu. Jadi Fiz, sebenarnya kes ni bukan kali pertama tau berlaku kat Mexico. Sebelum ni pada tahun 1990-an pun pernah berlaku juga. Tapi masa tu kanak-kanak dan lelaki yang terlibat. Seram kan? Bukannya apa, siap boleh menyimbang lagi dengan benda tu. Nampak lagi tangan tu bergerak-gerak, siap hulur susu dan sebagainya untuk dia minum. Alih-alih budak tu tak wujud. Tak kebelik tu. Dan itulah Hafiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu guys, kisah yang dikongsikan oleh Nazira, misteri Frida Sofia, kan? Pelik cerita dia kan. Tapi macam seram jugalah. Seram sebabkan apa? Yalah, kalau saya jadi penyelamat tu kan, saya nampak tangan budak ni kan tengah melambai kan. Tapi muka tak nampak, tapi nampak tangan dia. Lepas tu yalah, petugas-petugas kat situ hulurkan minuman dekat dia, budak tu pun ambil dan sebagainya kan. Tapi end up budak tu tak wujud. Tak ke pelik tu, seram. Bagi saya, walaupun cerita dia macam agak misteri, tapi bagi saya ada elemen seram dia. Walaupun bukan terjadi dekat Malaysia sekalipun, walaupun berlaku dekat negara Mexico, tapi itulah bagi saya agak pelik, heran bin ajaib jugalah cerita ni kan. Okey. Alright, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah dia pendek je. Kisah yang dikongsikan oleh Julia. Dia kata, Assalamualaikum Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sebenarnya saya nak kongsikan kisah seram misteri yang ringkas yang berlaku selepas sahur pagi yang terakhir. Pagi yang terakhir tu tak tahan. 5 minit nak subuh, saya ke bilik air nak membuang hajat kecil lah. Jadi Fiz, bila masuk je dalam bilik air tu, tiba-tiba terdengar kakak ketuk pintu. Slow je, tek 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 tek. Lebih kurang dalam 3-4 kali ada ketuk tek 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 tek. Adik, tek 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 tek. Adik, kata dia. Jadi saya ni pun macam lah, saya tengah membuang air kan, kakak ketuk pintu. Saya ingatkan emergency punya hal lah kan. Jadi saya pun macam okey lah. Saya pun nak keluar daripada tandas masa tu. Jadi masa saya nak keluar daripada tandas masa tu, saya buka pintu. Tak ada orang yang ketuk bilik saya masa tu, ataupun tak ada orang yang ketuk bilik air masa tu. Dia macam, siapa pula ni kan?
Jadi okeylah, saya pun keluar. Saya pun keluar daripada bilik air. Sebelum saya keluar daripada bilik itu, saya sempatlah berwuduk kan. Saya berwuduk dan saya keluar daripada bilik air itu. Jadi masa saya keluar daripada bilik air itu, saya nampak kakak saya tengah duduk dekat katil dia. Jadi bila saya dah sampai dekat katil dia, saya tanyalah, "Kak, engkau ke yang ketuk pintu aku tadi, Kak?" Dan masa tu kakak saya hanya macam toleh pandang ke saya. Dan dia toleh pandang ke depan. Lagi sekali saya tanya ke dia, "Kak, ni aku nak tanya ni. Tadi engkau ke yang ketuk bilik air tadi? Kau kata kau panggil aku tadi, ha?" Bukan. Bukan aku yang ketuk bilik air tadi. Tapi intonasi suara dia dan juga reaksi wajah dia membuatkan aku macam tak senang duduk sikit. Bukan aku yang ketuk bilik air tadi. Dan lepas dia jawab macam tu, kakak aku terus rebahkan badan dia dan sambung tidur. Masa tu bila aku nampak macam ni, aku macam okeylah. Aku tak nak tegur lagi. Aku terus masuk bilik aku dan aku terus solat subuh masa tu. Jadi itulah Fiz, kisah seram pendek yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu guys, kisah yang kelima, kisah yang dikongsikan oleh Julia dengan kisah dia yang berjudul Seram Sahur Ramadan Terakhir. Ni macam cerita-cerita baru-baru ni Ramadan terakhir kan. Seram kan. Dia seram dia bila kakak dia pandang dia kali pertama, dia buat tak tahu. Kakak pandang kali kedua, bukan aku yang ketuk bilik air tu. Lepas tu pap, terus kakak dia baring tidur kan. Jadi apa maksud dia tu kan? Anyway, sebelum saya membacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka di saluran YouTube pada malam ini, dan juga kepada anda yang telah menyumbang melalui super sticker dan super chat pada malam ini. Terima kasih sangat-sangat saya ucapkan. Semoga anda dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan anda, dan juga selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin saya ingin ucapkan kepada anda yang setia menonton. Dan kalau katalah sepanjang perlimbatan saya dalam dunia YouTube, saya ada membuat kesalahan, kesilapan, terkasar bahasa, tersilap kata dan sebagainya. Saya dengan rendah diri ingin memohon maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki, di atas segala kekilafan dan juga kesilapan yang pernah saya lakukan sepanjang kita mengenali antara satu sama lain ni. Mengenali satu sama lain, tak tahan tu. Okey, jom kita bacakan kisah yang terakhir, kisah yang dikongsikan oleh Sofian. Betul ke Sofian? Kejap betul. Kisah daripada Sofian. Let's go. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini nak ceritakan pengalaman yang agak mencemaskan semasa di laut. Dan terima kasih kepada Hafiz dan juga admin kerana beri peluang untuk saya ketengahkan cerita ni. Antara banyak-banyak pengalaman yang dilalui ketika di laut, ini antara pengalaman yang paling saya tak dapat nak lupakan. Dan kejadian ini terjadi semasa kami sekeluarga tinggal di Mersing, Johor. Jadi Fiz, sebenarnya jarak antara rumah kami dengan laut hanyalah 200 meter, tapi dipisahkan dengan sebuah jalan raya yang berbukit. Jadi setiap kali nak pergi tepi laut ni, kita orang kena menyeberangi jalan raya. Kita orang terpaksa menuruni bukit yang agak curam,
yang hanya berbekalkan tangga tanah serta tali yang diikat dekat tepi. Jadi sekiranya ingin memancing dekat depan rumah, waktu yang sesuai adalah ketika air surut, memandangkan kawasan itu terdiri daripada hamparan batu yang banyak serta teritip yang agak tajam menempel dekat permukaan batu ni. Jadi walaupun terpaksa berjalan dengan orang kata sedikit kepayahan ni, dek kerana berminat ataupun dek kerana minat ni, semuanya confirm boleh. Confirm tak ada masalah. Jadi Fiz, seperti kelaziman, sekiranya kalau ada ke lapangan, arwah abah akan menyempurnakan hobinya iaitu memancing. Kalau tak pergi ke laut, dia akan menaiki kenderaan menuju ke sungai demi minat dia tu. Dan itu juga mungkin faktor yang mendorong kami adik-beradik untuk turut meminati aktiviti memancing ataupun aktiviti yang sama dengan arwah abah. Jadi pada satu petang ni, arwah abah dia nak pergi memancing dekat depan. Masa tu aku berumur lebih kurang dalam 15 tahun lah. Serta masa tu adik aku lebih kurang dalam 12 tahun. Laju je kita orang ni menawarkan diri untuk ikut arwah abah masa tu. Jadi arwah abah yang sedikit berat mulut pada waktu tu hanya menyuruh kami untuk bersiap dengan cepat. Dan tak lama lepas tu abah macam, jangan lupa apa pesan abah. Dia cakap macam tu. Jadi pesanan arwah abah memang sentiasa diingati sehingga kini dan turut diturunkan kepada cucu-cucu dia juga. Dan arwah abah dia sentiasa berpesan, sekiranya nak masuk ke hutan ke, nak pergi ke laut ke, mulut kena jaga. Dan jangan suka-suka untuk menegur kalau ada benda yang pelik-pelik berada dekat depan mata. Jadi Fiz, dia cakap cerita bila dah sampai tu, air laut kelihatan lebih surut daripada kebiasaan. Jadi memandangkan jarak untuk melabuhkan kail agak jauh dan perjalanan yang sedikit sukar, adik orang kata batu-batu ni semua. Jadi masa tu aku dengan adik pergi daripada lopak ke lopak untuk menangkap dan bermain dengan anak ikan ataupun udang kecil yang tertangkap ni. Jadi arwah abah biasanya akan terus menuju mencari batuan yang besar supaya senang untuk dia duduk dan untuk memancing kat situ. Jadi Fim, memandangkan air lebih surut daripada biasa ni, banyak lopak air yang kita orang temui seperti biasa, banyak ikan, banyak anak-anak ikan, banyak anak-anak udang yang dapat kami tangkap dan disimpan dalam botol air supaya boleh dijadikan sebagai umpan. Jadi masa tu aku tengok muka arwah abah masa tu, tengah tengok dia, dan dia pun telah melemparkan pancing dan melabuhkan punggung dia dekat batu kat situ yang tak jauh daripada kedudukan kita orang ni. Dan tiba-tiba terdengar suara adik aku panggil, Uteh, 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 sini, sini, sini. Adik aku panggil masa tu. Jadi bila aku pandang adik aku ni, masa tu aku teruslah berlari ke arah adik aku ni. Dan adik aku ni nampak excited tau. Dia nampak excited sebabkan apa? Dia nampak ada satu lopak yang agak besar dekat depan dia. Dan lopak air tu dia sangat-sangat berbeza dengan apa yang kita orang nampak sebelum ni. Dan masa tu aku tengok macam, cantik betul lopak air ni kan. Memang susah untuk aku ucap dengan kata-kata betapa cantiknya lopak air ni. Hiasan dalam lopak air tu seperti taman yang dipenuhi dengan karang yang berwarna-warni, disulami dengan sekumpulan anak ikan yang bergejar-gejaran dekat dalam lopak air tu. Jadi adik aku ni dia tak putus-putus tau menunjukkan lopak tu. Dia tunjuk excited ni, dia punya excited, mana kan tidak habis. Aku sendiri yang tak dapat tahan excited aku ni untuk tengok ciptaan indah Tuhan ni. Seolah-olah macam kita tengah tengok 3D tau. Dan tak lama kemudian dengar, Fahmi, mari sini. Terdengar suara ni. Terdengar seakan bisikan arwah abah setelah kami duduk santai lama dekat depan lopak ni. Dan masa tu aku nampak dekat depan mata aku masa tu, nampak arwah abah tengah melambai-lambaikan tangan dia. Jadi aku pun terus cakap kat adik aku masa tu, Dik, jom dik kita pergi kat abah masa tu.
Jom kita pergi Kaabah kat depan tu. Dan kita orang pun berjalan. Kita orang berjalan turun naik batu hampir 10 minit. Jalan turun naik batu hampir 10 minit. Tapi kita orang masih tak sampai-sampai dekat arwah Abah masa tu. Dan masa tu aku masih nampak arwah Abah masih lagi melambai-lambaikan tangan dia, memanggil supaya kita orang ikut dia ni. Kita orang jalan. Dan tak lama kemudian dengar suara Abah lagi sekali. Sopi, Pami, nak pergi mana jauh-jauh sangat tu? Suara Abah menjerit, jekah kita orang ni daripada belakang. Kita orang macam tersedar macam, siapa yang panggil kita orang tadi? Sebab Abah masa tu dekat belakang. Masa tu Abah dekat belakang. Memang kita orang pelik masa tu. Kalau betul lah kita orang ikut benda tu, ke manalah kita orang pergi pada waktu tu? Wallahualam. Jadi itulah Hafiz kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Sofian, lopak misteri di Laut Mersing. Kan? Tapi itulah dia, bila kita ikutkan balik pada penceritaan ni kan, diorang pergi memancing pun waktu-waktu petang kan. Mungkin dah waktu-waktu senja barangkali, mungkin kena gangguan dekat situ. Dan yelah, bila dah terkena benda-benda macam ni, kita sebagai manusia kadang-kadang kita pun tak dapat nak bezakan mana satu realiti, mana satu bukan kan. Mana kita tengok muka macam muka ayah kita ni kan, kita pun jalan je, sedangkan ayah kita dekat belakang. Anyway, saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Kita ada lebih kurang dalam 6 cerita, 6 cerita yang telah kita ketengahkan pada malam ni. Dan insyaAllah kita akan berjumpa kembali pada hari Isnin dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan kepada anda. Okay, anyway, saya harap anda semua enjoy rancangan Markas Puaka pada malam ni. Dan juga yang mana yang dah pulang ke kampung halaman, Alhamdulillah yang dah sampai. Yang mana yang masih belum sampai, yang masih lagi mendengar rancangan Markas Puaka dalam perjalanan ke kampung, hati-hati ketika memandu. Dan insyaAllah kalau tak ada aram lintang, kita akan kembali untuk bersiaran pada hari Isnin dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Okay? Jadi guys, saya ingin mengucapkan lagi sekali Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Maaf zahir dan batin. Dan kita jadikan raya tahun ni sebagai satu perayaan yang orang kata yang menarik, yang indah, untuk kita merapatkan silaturahim antara kita adik-beradik. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ni. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Kami dari The Segment ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.